dalam konteks Malaysia ni, sebuah negara yang lama jugalah kalau tercampur sebelum daripada kedatangan British, kita beratus tahun juga kita punya negara ni, semenjak pada zaman para mesuara memeluk Islam sehingga rakyat semua memeluk Islam, dan telah melalui perjalanan-perjalanan penjagaan agama ini melalui mekanisme-mekanisme. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana agaknya institusi fatwa ni Ustaz rasa boleh berhasil, boleh berkesan untuk menjaga keutuhan syariat Islam di negara kita ini. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Yang saya lihat kejayaan institusi fatwa kita telah berjaya mengekang beberapa fahaman, antaranya Al-Arkam. Ini satu keberjayaan lah. Kerana Al-Arkam itu membawa satu fahaman ada Nabi. Ini menjaga akidah. Kedua juga dapat membendung pengaruh Syiah. Ini satu kejayaan institusi fatwa kita dalam menjaga akidah. Dan juga dapat mengharamkan beberapa buku-buku anti hadis. Okay. Begitu juga dengan pahaman-pahaman lain seperti mana bila Abraham juga dapat diharamkan ataupun dan dikira berjaya bila diharamkan, maka penyebarannya orang-orangnya boleh ditahanlah kerana telah melanggar enactment kerajaan negeri lah. Dari sudut akidah yang lain juga seperti ajaran ilmu zikir nafas, Ismail Kasim, Rahmat juga diharamkan kerana ada autoriti daripada majlis ulama-ulama yang pakar dalam tasawuf yang memahami keluar daripada landasan tasawuf. Demikian juga fahaman Qadiani juga dan Ahmadiyah telah difatwakan haram. Ini satu kejayaan untuk menjaga akidah kita. Yang terbaru, negeri-negeri kita telah menyatakan fahaman Wahabi tidak sesuai dilaksanakan di Malaysia. Ini satu kejayaan kerana boleh menimbulkan pergaduhan, boleh menimbulkan tidak puas hati kerana kita bermazhab Syafi'i. Bila dilaksanakan mazhab Syafi'i, didatangkan dalil-dalil yang melawan mazhab Syafi'i itu sehingga boleh menimbulkan pergaduhan. Jadi bukan setakat menjaga akidah tetapi menjaga maslahat umat itu. Ini kejayaan kita punya majlis fatwa lah. Kalau lebih jauh juga, kalau kita lihat daripada unsur syariat, kita juga telah mengeluarkan majlis fatwa kita juga mengeluarkan tentang fatwa dari sudut perubatan, tentang vaksin bolehkah digunakan daripada unsur-unsur babi. Kita majlis fatwa telah mengeluarkan sesuatu yang mudarat dibolehkan. Ad-darurat tubihal mahzurat. Apabila darurat itu benda-benda yang haram pun boleh. Ini digunakan dengan kaedah-kaedah fiqh, usul-usul fiqh yang digunakan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pelbagai ancaman kita pada zaman sekarang juga COVID, bagaimana tentang hukum hakam tentang vaksin. Jadi majlis fatwa berjaya mengeluarkan hukum hakam itulah. Jadi perlu pelaksanaannya dari sudut masyarakat. Saya lihat yang istimewa Malaysia, kita mempunyai 14 mufti, yang mana masing-masing mufti berhak mengeluarkan fatwa di dalam bidang dia, dalam otoriti negeri, teritori dia. Jadi bila ini sesuai untuk dilaksanakan di dalam negeri. Namun dari aspek akidah perlu MKI, muzakarah. Walaupun bukan mengeluarkan keputusan untuk perundangan, tetapi dia menjadi rujukan kepada badan-badan fatwa negeri untuk mengeluarkan fatwa-fatwa untuk pengharaman sesuatu fahaman-fahaman itu. Jadi kita di Malaysia, kita menghormati keputusan MKI yang dipengerusikan oleh Sultan, dan Sultan juga merupakan ketua agama di negeri masing-masing dan diketuai oleh ketua agama kita yang dipertua Duli Yang Maha Mulia, ketua agama. Ini kita taat kepada ulil amri kerana ini menjaga maslahat umat, menjaga maqasid syariah, menjaga agama kita. Maqasid syariah yang pertama, kita jaga agama kita. Jadi haramkan fahaman-fahaman yang sesat, akidah-akidah mujassimah, akidah-akidah yang merosakkan perlu difatwakan haram, perlu keluarkan fatwa haram pahaman-pahaman ini kerana kita mempunyai ketua agama kita Duli Yang Maha Mulia untuk di Malaysia ini menjaga maslahat agama. Kerana maqasid syariah yang pertama yang tertinggi adalah menjaga agama. Bagaimana menjaga agama itu dengan memfatwakan pahaman-pahaman yang lain lah, pahaman-pahaman yang sungsang, memfatwakan sesat, pahaman-pahaman yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita juga menjaga nyawa, maqasid syariah kita menjaga nyawa. Jadi mengeluarkan fatwa-fatwa, kita menghormati fatwa kita yang sebaik kita berjarak kerana kita menghormati, menjaga nyawa itu, menjaga nyawa.
maqasid syariah menjaga nyawa, menjaga keturunan, diharamkan zina, diharamkan proses cloning, isu-isu semasa yang boleh melahirkan manusia melalui cloning. Kenapa diharamkan? Karena kita menjaga nasab itu, bin itu kita jaga nasab. Maka harta, menjaga harta itu daripada dirosakkan, daripada dihancurkan. Semua ini kita menjaga maqasid syariah. Jadi institusi kita sebenarnya berupaya berotoriti, kita menghormati. Namun demikian muncul pahaman-pahaman yang melawan otoriti ini, yang cuba mengganggu gugat, yang cuba mengganggu, mau buat perbahasan yang telah diputuskan oleh ahlinya. Ada pakar, kita menghormati pakar karena pakar itu mempunyai bidang-bidang dia. Sesuatu isu yang dikeluarkan, satu pahaman yang dikeluarkan, dia perlu dibentangkan dan perlu dibincangkan oleh beberapa mufti, oleh pakar bidang, pakar tasawuf, ataupun pakar akidah, pakar syariat. Ada pakar-pakarnya, pakar hadis, dibincangkan di dalam untuk mengeluarkan satu otoriti. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulannya bagaimana kita mahu supaya institusi fatwa kita menjadi kaliber, kita menghormati apa yang dikeluarkan daripada MKI, apa yang dikeluarkan daripada fatwa-fatwa negeri kita yang punya mufti-mufti yang berkaliber. Jadi kita menghormati dan kita menyokong sepenuhnya. Kerana apa saja yang dikeluarkan daripada Badan Mufti, dia melalui proses syura ataupun proses perbincangan yang dalam yang tidak diketahui pun oleh orang awam. Jadi orang awam tidak perlulah bising-bising ataupun cuba mau mengadakan bahas, cuba mengadakan polemik, cuba melawan autoriti MKI ataupun autoriti sultan yang telah memfatwakan sesuatu isu itu. Jadi secara keseluruhannya kita memperkasakan fatwa kita lantik secara keseluruhannya, lantik dahulu mereka yang berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah, lantik mufti, lantik badan-badan berkaliber, majlis-majlis agama Islam, dilantik semua orang-orang yang berakidah yang suci, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, kita tanpa menolak tiga mazhab yang lain, dan kita juga bertasawuf. Ini saya lihat sebagai membentuk agama itu ad-din yang diketahui oleh hakim ataupun mahkamah ataupun pemerintah yang disokong oleh badan fatwa Malaysia.